Salam Malaysia Madani. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan dalam perbahasan Undang-Undang Perbekalan Belanjawan Negara tahun 2023. Tuan Yang Dipertua, di kesempatan ini belum terlewat untuk saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada para pengundi di P168 Kota Marudu yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada saya untuk mewakili mereka dalam pilihan raya yang ke-15 baru-baru ini. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi sabas dan tahniah pada Yang Amat Berhormat atas Tambun, yang atas berhormat atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Pada hari Jumaat yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan telah membentangkan Belanjawan Negara 2023 yang disifatkan sebagai belanjawan madani. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada pihak kerajaan karena telah berjaya membentangkan belanjawan tersebut. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk menyentuh serta memberikan beberapa cadangan bagi turut sama membahas beberapa isu membabitkan rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2023. Tuan Yang Dipertua, seperti yang kita sedia maklum, kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini merupakan sebuah kerajaan yang menggabungkan wakil dari berbagai parti politik. Ianya menuntut semua parti dan pemimpin politik untuk mengenepikan kepentingan politik dan ideologi parti masing-masing demi untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil. Kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini tertubuh dengan latar belakang yang amat berbeza serta berlainan dari segi iltizam dan hala tuju politik masing-masing. Namun apa yang lebih penting pada kita semua mahukan kerajaan yang ada pada hari ini benar-benar fokus kepada usaha bekerja bersungguh-sungguh untuk membantu rakyat serta meningkatkan tahap ekonomi negara kita. Tuan Yang Dipertua, dalam ucapan sulung saya dalam Dewan yang mulia ini, izinkan saya untuk lebih fokus kepada hal ehwal Kota Marudu. Sebagai ahli parlimen yang mewakili Kota Marudu, saya ingin menggariskan beberapa cadangan mengenai pembangunan dan beberapa prasarana yang memerlukan penambahbaikan dengan kadar yang amat segera. Kita semua sedia maklum, Kota Marudu tergolong di antara daerah yang termiskin di negara ini. Justru itu Tuan Yang Dipertua mengambil kira peruntukan pembangunan yang telah diumumkan 99 bilion seperti mana yang telah diumumkan Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan dalam belanjawan Jumaat yang lepas, yang lebih menumpukan kepada program membaski kemiskinan ataupun mendoktahkan kemiskinan, baik pulih prasarana awam dan juga program kemajuan desa. Sejajar dengan pengumuman ini, besarlah harapan saya agar Kota Marudu tidak terlepas pandang oleh kerajaan, karena selama ini Kota Marudu adalah antara daerah yang termiskin di negara kita. Tuan Yang Dipertua, saya tidak ingin menyebut tentang bagaimana untuk membawa pelaburan ke kawasan Kota Marudu bagi meningkatkan ekonomi rakyat. Sebab untuk membawa pelabur, kawasan tersebut haruslah mempunyai kemudahan asas yang tersedia, yaitu bekalan elektrik dan air yang sempurna dan jaringan jalan raya yang baik. Bukan Kota Marudu saja, bukan saja amat terkenal dengan kesesakan jalan raya yang teruk sepanjang masa, karena bukan disebabkan oleh kemajuan yang ada, tapi juga keadaan jalan yang sempit, sedangkan daerah Kota Marudu ini merupakan laluan alternatif daerah Pitas dan juga Sandakan ataupun Pantai Timur. Kita minta, saya mohon Dewan yang mulia ini agar kerajaan persekutuan dapat membantu kerajaan negeri Sabah untuk mengupgrade ataupun menaik taraf dengan izin jalan Kota Marudu, Pekan Kota Marudu ini, jalan sahala pada jalan dua hala. Tuan Yang Dipertua, terdapat jalan-jalan kampung menghubungkan kawasan Pekan Kota Marudu dan juga perkampungan yang langsung tidak dapat dilalui kendaraan, biarpun kendaraan pacuan 4 roda. Lebih teruk di musim tengkujuh karena jalan-jalan ini rusak teruk tanpa penyelenggaraan. Sekadar ingin menyebut beberapa batang jalan yang amat mendesak untuk dinaik taraf oleh pihak kerajaan dengan kadar yang segera, yaitu Jalan Tagibang, Jalan Panaitan Torentidon ke Pampang Poring, Jalan Kuromoko, Jalan Subayang Lotong ke Membatu Laut, Jalan Pinawantai Narandang, Jalan Bingolon, Jalan Rampai, Jalan Muhang Teringai, dan banyak lagi jalan-jalan yang lain yang tidak saya sempat untuk sebut satu persatu. Tuan Yang Dipertua, saya difahamkan bahwa Jalan Samparita dan Jalan Sonsogon Magandai telah pun mendapat peruntukan dan kontraktornya telah dilantik oleh kerajaan madani ini pada Desember yang lepas. Saya minta kepada Dewan yang mulia ini agar kerajaan dapat meneruskan jalan ini, karena selama ini inilah jalan yang paling teruk di Kota Marudu. Baru-baru ini saya telah menghantar bekalan makanan ke 2 sekolah, yaitu di kawasan Magandai.
Kawasan ini mempunyai 2 sekolah, yaitu SK Samparita dan juga SK Magandai, dan juga klinik, dan mempunyai puluhan kampung yang ada di kawasan ini. Bukan saja kendaraan yang terkubur, malah salah seorang pegawai saya yang turun dari kereta termasuk dalam lumpur tengah-tengah jalan raya, tidak boleh keluar daripada lumpur dan terpaksa ditarik oleh kendaraan untuk keluar daripada lumpur tersebut. Jadi inilah keadaan sebenar, keadaan kawasan Kota Marudu. Dan memang betullah kawasan kita ini adalah antara yang termiskin di Malaysia. Sebab itu saya minta yang Dewan Yang Mulia ini agar dapat memperhatikan kepentingan utama, agar mendapat perhatian yang penuh daripada pihak kerajaan. Tuan Yang Dipertua, masalah bekalan listrik yang sering terputus, bekalan air juga yang sering terputus, sehingga beberapa hari ada yang makan masa hingga berminggu. Ini harus diutamakan untuk diambil tindakan dengan segera oleh kerajaan. Kota Marudu perlu pembinaan empangan yang baru bagi menampung keperluan rakyat yang di kawasan ini. Saya melihat Yang Dipertua, jurang antara pembangunan di negeri Sabah berbanding dengan negeri-negeri yang lain amat ketara dan perlu diambil kira oleh kerajaan untuk tindakan yang tepat dan drastik agar matlamat kerajaan untuk melihat pembangunan yang sama rata dapat direalisasikan. Tuan Yang Dipertua, saya amat yakin dengan kesungguhan dan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Tambun di bawah pentadbiran Kerajaan Madani ini, perkara pokok yang perlu diselesaikan untuk kawasan Kota Marudu, khususnya negeri Sabah amnya, dapat disegerakan bagi memastikan rakyat di kawasan dapat menikmati kemajuan yang sama dikecapi oleh daerah-daerah yang lain di negara kita. Tuan Yang Dipertua, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa ekonomi rakyat hanya dapat direalisasikan oleh kerajaan sekiranya kerajaan serius dalam menyediakan keperluan asas jaringan jalanan yang baik serta bekalan listrik dan air yang sempurna. Saya yakin sekiranya kerajaan dapat melaksanakan ini, kawasan daerah termiskin di Malaysia seperti Kota Marudu, insya-Allah ini akan membantu usaha kerajaan dalam menuktahkan kewujudan miskin tegar. Yang Dipertua, bila mana Kota Marudu tersenarai adalah antara daerah yang termiskin di Malaysia, sudah tentu banyak keperluan menyediakan rumah-rumah bagi rakyat yang miskin tegar. Saya ingin berkongsi di sini, Tuan Yang Dipertua. Di Kota Marudu ada kes dalam satu rumah hingga 4 keluarga yang tinggal karena mereka tidak mampu untuk membuat rumah masing-masing. Sebab itu, dalam ucapan saya ini saya menyuruh agar mohon kepada kerajaan skim program perumahan rakyat termiskin, yaitu PPRT yang sering kita sebut, dapat diteruskan serta dipertingkatkan demi kemudahan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat di Kota Marudu. Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan juga menyentuh mengenai isu sekolah-sekolah daif dan klinik-klinik daif, yang mana kerajaan mencasarkan untuk menyiapkan dengan kadar segera pembaikan 400 klinik dan juga 380 sekolah daif, melibatkan peruntukan 1.2 bilion. Berhubung dengan perkara ini, saya juga ingin mohon kerajaan supaya bukan saja tertumpu pada pembaikan sekolah dan klinik, tetapi juga melihat keperluan untuk menaik taraf hospital yang juga tidak menampung keperluan semasa, malah banyak peralatan yang tidak berfungsi yang berlaku di hospital seperti di Kota Marudu. Saya ingin bercerita sedikit. Banyak keluarga yang datang ataupun penduduk yang datang dengan saya mengadu, bila mana keluarga mereka meninggal, ada yang mayat terpaksa dihantar ke Kudat, Hospital Kudat, dan juga Hospital Pitas, karena Hospital Kota Marudu peti sejuk untuk mayat rosak semua. Begitu juga dengan bekalan oksigen. Ada kes kemalangan yang kita lambat untuk membekalkan oksigen karena bekalan oksigen di Kota Marudu terhad dan kekurangan. Sebab itu saya menyuruh kepada pihak kerajaan agar melihat keperluan untuk membina hospital yang baru di kawasan Kota Marudu. Ini amat penting bagi memberikan khidmat terbaik pada rakyat dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Sebagai kesimpulan dalam perbahasan saya pada hari ini, saya memohon kepada pihak kerajaan peruntukan belanjawan yang dibacakan berbilion ringgit ini dapat dicapai sasaran dalam usaha kerajaan untuk menuktahkan masalah miskin tegar di negara ini.
Segala program kerajaan haruslah dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan tanpa ada birokrasi di peringkat pelaksanaan. Kalau kerajaan gagal memastikan perancangan dalam belanjawan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, keadaan miskin tegar, menaik taraf kemudahan infrastruktur tidak akan dapat mencapai sasaran. Dan yang akan merana adalah rakyat yang selalunya mendengar belanjawan yang baik, indah setiap tahun, tapi tidak akan mencapai hasilnya. Seperti mereka mendengar guru di langit, tapi hujan tak akan turun. Dan keadaan kemiskinan tegar ini masih berterusan menghimpit rakyat kita, seperti mana yang dialami oleh rakyat di Kota Marudu. Tuan Yang Dipertua, kita mengharapkan dengan pelaksanaan belanjawan, jurang perbezaan pembangunan yang amat ketara di antara negeri-negeri Semenanjung serta Sabah dan Sarawak dapat kita kecilkan. Dan dalam masa yang sama, rakyat Sabah dan Sarawak akan yakin bahwa kerajaan Madani ini serius dalam mewujudkan pembangunan yang seimbang di semua negeri. Rakyat tidak boleh tunggu lagi. Kerajaan bertukar ganti, tapi keadaan luar bandar masih keadaan yang sama. Khususnya dari Kota Marudu, tidak jauh berbeza, tidak jauh berubah. Kerajaan Madani kena buktikan dalam masa 5 tahun ini, kita boleh membawa pembangunan serta menoktahkan miskin tegar di negara kita. Kami wakil rakyat akan bekerja sehabis baik dalam memastikan segala perancangan dan program kerajaan insya-Allah dapat dilaksanakan demi rakyat dan negara yang kita sayangi. Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Pertua Tambun kerana memperuntukkan 6.5 bilion pada wilayah Sabah dan peruntukan khas 300 juta pada negeri Sabah. Semoga peruntukan ini akan membantu sedikit sebanyak agar daerah Kota Marudu keluar daripada kepompong kemiskinan di masa yang akan datang. Akhir sekali, oleh kerana masa telah habis, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan belanjawan tahun 2023 ini. Saya mewakili Parlimen Kota Marudu menyokong penuh atas rang undang-undang ini. Kota Marudu mohon menyokong. Sekian, terima kasih.